Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua di rumah? Terima kasih kerana terus menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Selamat pagi anda semua. Selamat pagi, Jess. Selamat pagi, guys. Apa khabar? Khabar baik, sangat sihat walafiat. Gitu. Syukur. Yang penting sekarang ini adalah kita perlu untuk jaga kesihatan dan sekali lagi bukan orang kata kita tak boleh kita nak expect COVID-19 ini untuk hapus 100%, tetapi apa yang lebih penting adalah kita perlu pandai menyesuaikan diri. Jangan biar situasi pandemik ini menguasai kita, tetapi kita yang menguasai pandemik ini. Betul-betul. Okey, bercakap mengenai kesihatan, Jess, kita tahu bahawa tidak lama lagi sekolah akan dibuka. Pastinya risau juga ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka di sekolah melihat kepada situasi sekarang ini, dan juga ada beberapa penyakit lain yang perlu dititik beratkan. Sebab itu pada hari ini topik pertama kami adalah penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD. Pastinya bersama dengan Pegawai Kesihatan Keluarga, Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching, Dr. Marjorie. Dan topik yang kedua, Jess? Topik yang kedua pula, kita akan fokus kepada siapa yang suka makan laksa. Semua orang suka makan laksa Sarawak. Betul kan? Ada yang suka laksa jenis nak tebal, ada yang suka laksa jenis nak nipis. Mun Jess ni pun macam ni? Nipis, guys. Sama, Jess. Kalau anda di rumah macam mana? Kalau anda suka laksa yang tebal ataupun nipis, kami nak kabarkan kepada anda dan alu-alukan kepada anda untuk hantar sahaja sebarang cadangan dan komen anda di laman sosial kami di Facebook dan Instagram Sejahtera Asia. Baik, sebelum itu apa kata kita mulakan dahulu dengan perkembangan semasa. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 dan Jess akan mulakan untuk sekitar Malaysia dahulu. Okey, baik. Perkembangan COVID-19 di Malaysia. Malaysia semalam bertarikh 5 Januari 2021 mencatatkan kes baru sebanyak 2,027 kes, dan ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 122,845 kes. Daripada jumlah baru berkenaan, Selangor telah mencatatkan kes baru tertinggi iaitu sebanyak 509 kes, dan kes sembuh baharu pula adalah sebanyak 1,221 kes dan menjadikan jumlah kes sembuh adalah sebanyak 99,449 kes. Dan kalau anda dapat lihat di kaca TV anda, 11 kluster baharu direportkannya iaitu 4 di Selangor, kluster Bukit Angkat, Sri Suria, Tapak Bina Bukit Semenyih, Jalan Pelaya, Bahsayap, Mengkuang, Parit Jamil, Tapak Bina Jalan Desa, Jalan Raja, kluster Tombovo dan juga kluster Langit Selatan. Dan kematian pula, kita akan maklumkan juga di kat sini terdapat 8 kes kematian baharu direkodkan semalam, dan kita ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa Gas. Baik Gas, mungkin boleh jelaskan sedikit perincian kepada untuk di Sarawak 13 kes baharu direkod di Sarawak semalam, daripadanya adalah kes 10 daripadanya adalah kes import. Dan setakat semalam 5 Januari 2021 Sarawak merekodkan 13 kes positif COVID-19 baharu dengan 3 merupakan jangkitan tempatan, manakala 10 lagi kes import. Jangkitan tempatan berkenaan membabitkan 2 kes yang dikesan di daerah Kuching dan 1 di daerah Miri. Manakala daripada 10 kes jangkitan import yang direkod, 3 dikesan di Kuching, 4 di Miri, 2 di Bintulu dan 1 di Pusak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes setakat ini meningkat kepada 1,161 kes. Ini membawa kepada perincian berita yang seterusnya, Jess, iaitu 1 lagi kluster baharu dikesan di Sarawak. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak semalam mengisytiharkan 1 lagi kluster baharu, iaitu kluster Bahsayap di daerah Miri. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kluster itu melibatkan daerah Miri di Sarawak dan Kota Kinabalu di Sabah. Dan untuk makluman, selain kluster Bahsayap, terdapat 2 lagi kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster Stutong, Kuching dan kluster Stutong di Kuching dan kluster Mador di Meradong. Mungkin pesanan Jess kepada mereka di luar sana. Okey, baik, kepada rakyat Malaysia, jangan lupa patuhi SOP. Sekolah dah nak dekat dan dah nak bermula 20 Januari ya, guys. Okey, jadi kepada adik-adik tu tolong jangan dekat-dekat dengan kawan, jaga penjarakan fizikal anda, cuci tangan selepas pegang tombol pintu, buka pintu kelas ke apa ke. Semua meja tu kena sanitize dahulu kalau boleh ya. Juga kalau di supermarket ataupun di pusat beli belah, troli juga merupakan satu orang kata perkara yang perlu kita titik beratkan kerana ia berkait rapat dengan topik kita yang seterusnya. Ia mungkin boleh menyebabkan jangkitan HFMD. Nak tahu huraiannya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. If you only had a day in Kuching, where would you go?
Would you go beyond the familiar? Would you explore further? Would you discover traditional trades and embrace the craftsmanship? Where all trades thrive over generations of makers. Would you explore a city where past legacies are visible in heritage and culture? Would you measure your day in your own heartbeat or by moments that take your breath away? Discover an adventure, to be curious, to explore timeless history, and be captivated by a crossroad of cultures where the river connects as well as nourishes. Where various ethnics coexist in harmony with differences yet seeking common ground. Decorating the streets and back alleys of Kuching. Would you taste unforgettable palate delights where the best dishes are our street food? Go stroll at the markets for exotic finds like the rebel shoots, sour terung asam, and popular midden foods. Would you walk through places of worship to learn centuries worth of wisdom, to expand your horizon and perspectives from sacred, spiritual sites across faiths? Would you make a variety of colorful memories? And embrace the beauty of traditional heirlooms? Or take the time to browse for modern goods where international brands are welcome? You savor the freshest seafood and local side dishes served with a smile, where each menu comes with an explosion of flavors to suit every taste bud. Would you make friends with the people and turn strangers into friends?
This is the homeland of unity, diversity, and serenity. This is Kuching City. Kembali lagi bersama saya Jess dan Gas. Semestinya di Sejahtera Asia. Baik, kepada anda yang belum makan, belum breakfast, tak tahu nak makan apa, Jess sarankan makanlah laksa. Selepas ini. Selepas ini. Okey, sebelum baik. tu Jess? Sebelum itu, okey baik. Persediaan berbulan sesi persekolahan bagi ibu bapa, penjaga, pengendali taska ataupun tabika, pusat asuhan, apa yang mereka perlu tahu mengenai HFMD. Topik yang kita nak bincangkan hari ini. Jadi kita bawakan pegawai kesihatan iaitu Dr. Menjeri. Okey, pegawai kesihatan keluarga. Baik, selamat pagi Dr. Menjeri dan selamat datang. Selamat pagi Jess, selamat pagi Gas dan selamat pagi pada penonton. Ya. Okey, baik Dr. Menjeri, apakah yang dikatakan penyakit tangan, kaki dan mulut atau secara ringkasnya ini dipanggil HFMD, Dr. Menjeri? Okey, Jess dan penonton sekalian Gas. Penyakit kaki, tangan dan mulut atau lebih senang kita panggil hand foot HFMD. Sesuatu penyakit yang agak biasa kita dengari sebenarnya disebabkan oleh enterovirus dari kumpulan enterovirus dan dia ada beberapa members dalam kumpulan enterovirus ni. The commonest one atau yang selalu menyebabkan hand foot mouth disease adalah dari kategori Coxsackie A, ataupun yang lebih serius lagi adalah daripada kumpulan enterovirus 71, E71 we call it. Ya, selalunya tanda-tanda yang kita dapat mak bapak boleh kenal pasti adalah dengan adanya kesan kalau ada the child ada presented with ulcer. Atau bahasa Melayu mana lepoh. I think it's easier to understand if we say blister. Di tangan, di kaki dan mulut 90% daripada mulut lah ada ulcer di mulut. 90% of the cases. Jadi doktor, pastinya penonton nak tahu juga golongan umur berapa sebenarnya yang banyak terkena jangkitan HFMD ni? Berdasarkan kajian kanak-kanak di bawah umur 5 tahun adalah lebih cenderung untuk untuk mendapat penyakit inilah, hand foot mouth disease. But penyakit ini selalunya kalau dapat yang selalu kita encounter sebenarnya adalah agak ringan. Kecuali ada certain cases di mana kalau jangkitan adalah disebabkan oleh enterovirus 71, itu akan manifestasi klinikal akan menjadi lebih serius lah berbanding dengan the other types. Kalau kita nak tahu jugalah apa situasi yang boleh menyebabkan orang kata keboleh jangkitan enterovirus di 71 tu? Number one, paling penting mesti ada virus tu dulu. Ya, kalau virus tu ada seseorang yang telah dijangkiti, ya, dan tidak ada langkah-langkah pencegahan dilakukan. Sepertinya kalau kita pergi kepada kenapa kita fokuskan kepada sekolah sebab kita tengok sekolah tak lama lagi nak buka. Betul. Ya. Kalau dulu kita ada satu term yang kita panggil gatekeeping, ya, di mana sekolah mak bapak ni before dia hantar anak-anak dia ke sekolah, dia kena pastikan anak dia tu sehatlah, ya, sehat tu bukan sahaja tak demam tapi kena tengoklah, especially tangan, ya, kaki, sebab tanda penyakit kaki, tangan dan mulut ni it's very obvious, ya.
Kalau ada ulcer tu maksudnya mak bapak kalau dia tak pasti pun itu adalah hand foot mouth disease, bawalah anak berjumpa dengan doktor untuk buat pengesahan Betul. dan Kalau sebagainya. tak pasti, Jess, jangan terus Ya. Google, pergi jumpa doktor. Sebab Google ni banyak ya dia punya information, tak tahu yang mana satu sahih Betul. sebenarnya. Ah. Dekat sini Dr. Marjorie, kita nak tahu juga kalau sekarang ini kita berdepan dengan COVID-19, ada tak penyakit HFMD yang terjadi sekarang ini? Ada. Ada, Dia masih ada juga? Tapi jumlahnya seperti mana yang Gus dan Jess tahu dan juga penonton tahu, persekolahan tu sekarang ni cuti sekolah. Ya, yang ada pun taska mungkin bilangannya kurang lah. Dan kalau kita lihat musim COVID ni adalah satu not to say hikmah yang baik lah, but the gatekeeping somehow disebabkan oleh musim-musim COVID ni dia menjadi lebih Strict. ya. So in a way langkah-langkah yang diamalkan ini tadi secara tidak langsung juga telah mampu untuk mengurangkan kadar penyakit hand foot mouth disease. Mungkin penonton tertanya-tanya apakah itu gatekeeping. Kalau boleh kita terangkan, kalau salah juga boleh doktor perbetulkan. Ini adalah satu langkah yang diambil sebelum kanak-kanak itu masuk ke taska ataupun tadika, di mana mereka diperiksa dahulu adakah mereka punyai simptom HFMD ini. Dan bahayanya simptom HFMD ini adalah macam Jess katakan tadi, sekolah tak lama lagi nak buka dan penularannya itu yang kita takutkan. Jadi doktor, kita nak tahu ada tak sebenarnya ubat atau vaksin untuk penyakit ini? Setakat ini Gus, Jess, kita tak ada lagi. Tak ada lagi vaksin atau ubat. Yang ada pun hanya symptomatic relief. Yang mana kalau budak tu ada demam, kita bagi ubat untuk turunkan demam dia. Ya, kalau macam ulcer tu it's just symptomatic. Kita tak ada perawatan khas yang boleh menghalang. Jadi maksud kita kena tahu ya bagaimana cara untuk mengelakkan sebenarnya jangkitan ini. Jadi bagaimana doktor? Mungkin boleh jelaskan doktor. Okey. Pertama sekali yang saya maksudkan tadi Gus, Jess, adalah gatekeeping. Gatekeeping maksudnya kanak-kanak tersebut yang ini boleh juga diguna pakai dalam kita mengawal wabak COVID sekarang tahu. Yang mana sekiranya kanak-kanak tersebut kurang sihat, ya, janganlah dihantar ke sekolah dahulu ya. Mak bapak seharusnya membawa kanak-kanak tersebut ke klinik berdekatan ya, ataupun ke panel-panel doktor mereka untuk diperiksa dahululah ya. Macam kaki, tangan dan mulut HFMD ini, it's very obvious kalau anak tu ada lepuh dekat tangan, blister dalam blister, ulcer dalam mulut, di kaki, bawalah jumpa doktor dahulu sebab itu adalah langkah terbaik pada saya. Dan tapi sekiranya terhantar juga ke sekolah, sekolah find out yang dapati kanak-kanak ni tak sihat di sekolah, segeralah asingkan budak ni. Asingkan budak ni, hubungi mak bapak dan kalau boleh, bukan kalau boleh seboleh-bolehnya tidak dicampurkan dengan kanak-kanak lain. Okey, kalau boleh diasingkan di sekolah. Bagaimana pula dengan situasi dengan ibu bapa yang bekerja? Sebab kemungkinan mereka akan menghantar masih juga nak menghantar anak-anak mereka ke taska dan tadika. Sekiranya pihak taska dan tadika mengetahui bahawa anak-anak mereka dijangkiti HFMD, boleh ataupun tidak, ataupun ada tak keperluan untuk pihak tadika itu mengarahkan anak-anak itu untuk dihantar pulang? Okey, sebaik-baiknya begitulah ya. Tapi ada setengah situasi mungkin sukar untuk mak bapak kalau dipanggil secara kecemasan ya. Contohnya macam Gus dengan Jess ni, tengah-tengah dalam show ni dipanggil nak ambil anak, contohnya mungkin ya tak semua. Jadi tindakan awal yang harus dilakukan oleh pihak taska atau tabika adalah untuk mengasingkan kanak-kanak ini. Itu yang penting. Itu yang penting. Lepas itu pastikan ya langkah-langkah penjagaan kebersihan kendiri itu
Ya, seperti mana kita maklum dalam situasi COVID sekarang ni, cuci tangan dengan betul ya, bukan saja cuci tangan. Alhamdulillah, norma baru, syukur. Norma baru ya. Dengan sabun, cuci dengan sabun ya. Dan juga kalau di Tarbika Naskah ni kita kita basically nasihatkan agar sentiasa memastikan peralatan yang diguna sama oleh kanak-kanak ataupun oleh petugas di sana sentiasa sanitasi. Dalam word saya rasa sangat popular sekarang, sanitize kan. Maksudnya dibasmi kuman kan. Baik, secara ringkas ni doktor, tadi sebelum commercial break Gaz ada bertanya mengenai troli di pusat beli belah. Bagaimana troli ni boleh menyumbang ataupun mengakibatkan kebolehjangkitan ini meningkat? Konsep dia sama tau Gaz dengan Jess dan penonton sekalian, seperti mana permukaan-permukaan lain. Dia tak semestinya troli. Troli menjadi salah satu punca utama. Tetapi sebab dia diguna pakai oleh kalau kita lihat senario di pusat membeli belah, troli ini pelanggan ambil. Betul. Ya, pelanggan kita tak tahu status kesihatan pelanggan ya. Dan kita tak pasti bahawa troli ini selepas seorang guna, dia akan dibasmi kuman dulu before diguna oleh pelanggan seterusnya. Jadi pada saya dan saya rasa dengan norma baru ini, sebelum kita menyentuh suatu permukaan adalah digalakkan untuk dibasmi kuman. Macam sekarang ni very easy to get hand sanitizer, before you touch the surfaces, and after you touch definitely perlukan juga sama ada cuci tangan dengan sabun. Itu kalau kemudahan ada. Kalau tak ada, sekarang ni very easy, gunakan saja hand sanitizer. Itu dia. Banyak betul penerangannya dan juga memang sangat-sangat membantu ya. Baiklah Gaz, jadi kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini ya. Jumpa selepas ini. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih atas kesetiaan anda. Kepada yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau. Boleh cari sahaja kami di YouTube TVS. Baik, kalau tadi kita berbicara mengenai kepentingan untuk mencegah HFMD, maka kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Marjorie tadi. Tapi kali ini, kita bersama dengan tetamu lain pula, iaitu wajah di sebalik kelazatan dan keenakan Laksa Sarawak di Mums Laksa. Dan Mums Laksa sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Sarawak, terutamanya di Kuching. Jadi kita nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Jess. Operation Manager untuk Mums Laksa, Puan Suzana, dan Direkturnya Puan Mastika. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi datang di Sejahtera Asia. Saya bawa laksa lagi ni. Tengok kemarin seronok lagi muka Gaz ni. Sebab dia bawa banyak, Jess. Dekat belakang tadi bawa lebih daripada 10 laksa lah dia orang bawa. Terima kasih banyak-banyak. Okey, nak tanya jugalah soalan pertama, bukan nak busybody lah. Apa khabar Puan Hadiah di rumah? Alhamdulillah sihat.
Sekarang ni duduk rumah je sebab ambil royalty, collect royalty. Tak ada, just selepas kita orang baru je kehilangan ayahanda tercinta. Hari ni dah 20 hari pemergian ayahanda tercinta lah. So dia agak sikit sedih lagi, masih dalam kesedihan lah. Salam takziah kami ucapkan takziah. dan itulah untuk makluman penonton, Puan Hadiah adalah ibu kepada Puan Mastika dan Puan Suzana, dan resepi laksa Sarawak di kedai mereka adalah air tangan daripada Puan Hadiah sendiri. Dan Mams Laksa sememangnya sudah mendapat tempat sebenarnya dalam kalangan penggemar laksa Sarawak, bukan sahaja di Sarawak, Jess, tetapi dari Semenanjung. Mungkin boleh dikongsikan dari sisi yang berbeza lah. Mungkin kisah struggle Puan Hadiah itu sendiri untuk menyambung legasi perniagaan makanan popular di Sarawak ini kepada kalian berdua, Puan Mastika. Okey. Nama diberi pun Hadiah. Hadiah yang sangat terindah buat kami 6 orang adik-beradik. Ibu saya seorang yang sangat memang kita memang proud. Dia memang kita punya idola kan. So bayangkan dia bermula daripada 80-an lagi berniaga, daripada mula-mula berkahwin, hidup susah. Dan waktu tu mengandung dengan anak first, itu my sister. So waktu tu dia orang berniaga sate lah dekat, dulu orang panggil rek tu kan dekat. Jadi dia orang berniaga sate. Jadi setiap hari daripada sate tu dia bertukar bidang kan, dia bertukar bidang sampailah ke laksa. So bagi kita orang macam sebagai seorang anak, waktu kecil-kecil lagi, pengorbanan seorang mak tu, dia bangun seawal pukul 1 pagi. 1 pagi, wow. 1 pagi. Pukul 1 pagi. Masa tidur masa tu. Jadi dia dah buat dah rempah laksa tu, dia dah siap mengadun rempah laksa dia apa? Waktu dingin hari orang semua tengah enak tidur kan. So sampai pada pukul 5 pagi, lepas tu dia solat apa-apa semua, dia akan bangunkan anak dia untuk pergi untuk teman dia pergi beli barang. Pengangkutan waktu tu adalah sampan. Perahu tambang lah. Penambang kah? Penambang, betul. Famous masa-masa yang dia adalah pengangkutan utama kita. Betul. Jadi apabila dia menggunakan macam perahu tambang, kita orang macam pernah sekali depan mata saya tengok waktu tu hujan. Kita tak ada tak adalah payung. Kalau nak bawa payung, bila masa nak bawa barang kan. Bawa tong lagi kan. So berhujan bawa, dia turun kan kalau dekat pengkalan tu kan macam kayu belian. So papan dia belian. So turun mak saya jatuh tau. Masya-Allah. Jatuh dan macam mak saya besar, badan dia agak besar. Jadi kita sebagai anak ni lepaskan barang, kita pikul dia. Di situlah saat saya bertekad saya kena habiskan sekolah, kena bantu mak, kena buat mak rasa proud, rasa bangga kan. Itulah kisah di sebalik Mams Laksa. Pastinya terkejut sebenarnya. Mungkin kami angkat topik ini dari segi mengupas kelazatan Mams Laksa itu. Tetapi itulah Sejahtera Asia. Surprise elemen kami jentik mengenai kisah kehidupan mereka. Dan pastinya kita nak tahu juga buah tangan untuk tahun 2021. Dengar-dengar mereka ada nak hasilkan sebuah buku istimewa untuk semua. Mungkin mereka boleh ceritakan selepas ini apakah buku ini dan apa yang akan diceritakan dalam buku ini. Jadi selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Dulu jual di tepi jalan, di tempat-tempat gerai. Saya pernah juga sewa di kedai orang. Setelah 22 tahun mak kami berniaga kecil-kecilan, kami terfikir untuk macam ni cara untuk memperkembangkan perniagaan mak kami. Kamu orang cuma ada pengalaman tetapi ia tidak mencukupi untuk kamu orang nak meneruskan perniagaan. Dapat dah jumpa duit, pakai buka dah kedai suah, dapat lagi suah sampai dah 3 buah kedai. Usahawan Bumi Putra Sarawak telah banyak membantu daripada segi bantuan promosi dan memberi bimbingan usahawan keusahawanan macam ni nak menjadi usahawan yang berjaya. Kamu orang banyak beri peluang pekerjaan kepada golongan ibu tunggal
dan kami orang juga menyediakan stall untuk menyewa untuk nyorang nambah pendapatan nyorang lah. Jangan kita fikir kegagalan yang membuat kita gagal, tapi kegagalannya lah mendorong kita kepada kejayaan. Semoga kami lepas berjaya lah terus sampai anak-anak cucu kami. Baik, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan terima kasih kepada anda yang setia menonton kami. Jadi tetaplah setia menonton kami sehingga di akhir rancangan dan masih lagi bersama kami Puan Mastika dan Puan Suzana iaitu pengusaha Mams Laksa. Baik, bagaimana Puan Suzana, bagaimana idea timbulnya untuk menggunakan Mams Laksa. Mams Laksa. Kenapa tak Dads Laksa ke? Dads Laksa pun boleh. Dari permulaan dari Mams tu, kita orang sebelum Mams tu, kita orang tak ada pakai nama apa-apa pun, just berniaga je. Tak ada pakailah nama yang Mams tu. Dari permulaan tu, saya lah yang berniaga dulu dari tapak Bazar Ramadan. Dari situlah detik permulaan Mams itu. Saya nak letak nama ni kan banyak, bazar kan banyak yang berniaga laksa kan apa semua kan. Jadi hari tu habis nak orang kenal kita kan. Macam mana nak orang nak kenal ni kalau nak boleh nak bagi nama lah. Lepas tu terfikirlah nak buat fikir semalam terfikir kenapalah tak yang resepi ni dari mak. Betul. Dari itulah okey. Dari situlah macam nama Mams tu okey, dekat di hati. Mak tu kan sentiasa dekat di hati. Jadi dari situlah permulaannya. Dari Bazar Ramadan tu kita orang pakai nama Mams. Lepas perniagaan lepas bulan puasa tu, saya punya mak pun dia berniaga stall kan. Mak pun dah kekalkanlah pakai nama Mams sampai ke sekarang lah. Siapa sangka bermula daripada stall kecil-kecilan sahaja. Sekarang dah mempunyai 6 buah kedai Mams Laksa. Tadi Puan Mastika, kita ada bertanyakan mengenai buah tangan untuk tahun 2021. Dengar-dengar ada nak hasilkan buku istimewa untuk semua. Boleh tak ceritakan? Okey. Actually idea ni daripada kita orang 2020. Kita orang nak terfikir kita ada group marketing. Marketing tu dia handle anak-anak buah sebab saya sebagai guide dia orang untuk bina legasi Mams Laksa. So kita nak apabila kita nak bina legasi ni, kita nak cerita orang apabila kita dah tak ada nanti macam mana dia nak tahu kesusah payahan founder Mams Laksa ni, orang yang menemui Mams Laksa ni. Mungkin dia rasa nenek aku dah tak ada contoh waktu tu kan, apa nak cerita nak dibawa. So saya terfikir macam why not kadang-kadang kita tengoklah laksa Sarawak just laksa je, tapi di sebalik laksa tu ada kisah yang sangat macam membuat inspirasi ataupun sebab mak saya ni memang orang yang sangat detail kalau bab makan. Dia nak bagi orang, dia selalu gunakan perkataan amanah. Amanah. Kita ni nak bagi, kita ni dah diamanahkan untuk bagi orang makan ni. So orang dah bayar. Kan? Jadi di situlah sebab work hard dia, willing dia nak macam nak sungguh-sungguh nak buat kan. So jadi pada hari tu kita buat marketing, jadi saya terfikir why not kita buka buat satu buku. Jadi saya siaplah menulis. Dalam saya menulis tu saya type, tiba-tiba air mata saya jatuh. Okey, orang yang first saya suruh baca adalah my husband. My husband pun menangis. So, and then saya bagi yang second pembaca adalah saya punya anak buah. Anak buah saya dah terbayang dah muka mak saya tengah macam bangun awal tu mengadun apa-apa semua. Lepas tu kita macam memang tak boleh tunggu. Kita kena keluarkan buku ni untuk orang lain jadikan inspirasi. Jadi itulah
mengidolakan ibu sendiri. Kita sendiri dengar pun sebab dan orang kata boleh ambil inspirasi daripada cerita ini. Puan Mastika dan Puan Suzana dan pastinya ahli keluarga yang lain mengidolakan Puan Hadiah untuk lebih berjaya dalam bidang perniagaan. Mungkin Puan Mastika sekali lagi boleh dikongsikan gambaran bagaimana semangat dan determination Puan Hadiah untuk Puan Hadiah dalam proses beliau membuat penyediaan Laksa Sarawak ini yang dilakukan orang kata dari hati ataupun cook with love. Gambaran macam mana Puan Hadiah sediakan? Okey, waktu dulu kita orang lagi kecil-kecil. Dia ni buat kerja, dia tak suka anak-anak kacau. So dia tak nak dia tak adalah mengharap dia dekat rumah pagi-pagi tu pukul 1 pagi tak ada pembantu. Dia buat seorang diri daripada A sampai Z. Siap dia buat baru dia bangunkan anak-anak dia. So dia tak adalah macam aku pergi cuci ni tak. Dia memang daripada A dia memang dah siap cuci, dah kemas, dah clean. Sebab dia memang dia jadikan once dia buat makanan tu itu adalah satu amanah untuk dia nak persembahkan kepada orang. So sampai sekarang dia masih lagi buat some menu, contoh macam mi hul belacan. Dia lagi masih nak buat kat rumah. Lepas tu dia akan distribute dekat cawangan Mams Laksa. Sebab dia selalu cakap, air tangan mak tak boleh lawan. Okey. So, even pun kadang-kadang kita orang tulis resepi, kita SOP, apa-apa semua. Tapi still lagi dia nak. Sebab dia selalu remind. Sampai sekarang, dia selalu remind. Even pun malam tadi meeting pun, kita orang setiap kali meeting, apa-apa perkembangan Mams Laksa, kita orang memang agak tradisional sebab mesti minta restu mak dulu. Mak approve tak kita nak buka cawangan ni. Mak akan macam mak dia concern lebih. Dia bimbang sebab takut fail apa-apa. Sayang mak ni lain kan, dia banyak membantah. Tapi kita convince dia dengan ni kalau buat macam ni dia okey. Dia cakap okey buat. Kita masih lagi. Kalau dia cakap jangan, kita tak buat. Wow, ni sangat kental ya ibu dia. Ya guys. Jadi terdapat juga makanan lainnya selain daripada laksa. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut kembali selepas ini di Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kita semua bijak di bumi yang sama. Kita menjunjung langit yang sama. Berjalan di atas tanah yang sama. Tanah bertuah yang telah banyak menabur bakti kepada kita. Tak kira di mana-mana lah kita di Malaysia ini. Di kafe atau di mana-mana tempat seperti pedalaman ataupun juga di Kuala Lumpur, Kota Raya, Bandaraya. Malaysia ini telah lalui pelbagai cabaran. Tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini. Disebabkan itu oleh pandemik ini juga ekonomi negara turut terjejas kan. Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan beli produk tempatan. Kita boleh contohi di Kapit tadi. Ekonomi mereka subur, sihat disebabkan masyarakat Kapit hanya membeli, menyokong barangan kedai-kedai di Kapit. Barang-barang kita bukannya tidak bagus, bukannya tak ada kualiti, memang kualiti pun tinggi. Banyak barang kita itu barang baik. Saya percaya ini bukan kali pertama dan juga bukan kali terakhir rakyat bersatu membantu negara. Kempen beli barangan Malaysia ini setiap tahun ada, tetapi tahun ini ia membawa makna yang lebih besar, yang berlainan. Kerana ia bukan sahaja kempen membeli, tetapi ia adalah seruan untuk kita semua untuk bersama membantu menjana ekonomi kita semula. Dan kalau bukan kita, siapa lagi?
Cook with love. Itulah orang kata kalau kita ikhlas menyediakan sesuatu perkara, bukan saja makanan, ianya pasti sampai kepada sang penerimanya. Jadi ada Puan Mastika ceritakan kepada kita buku yang mereka nak hasilkan. Mungkin judul buku itu Puan Suzana, kalau boleh dikongsikan. Judul buku tu kita orang berikan nama dia Puan Hadiah yang Terindah. Hadiah yang terindah. Hadiah yang terindah. Nama dia buku tu kita orang bagi nama dia Hadiah yang terindah sebab hadiah tu nama mak kita orang Hadiah. Bagi kita orang hadiah tu adalah hadiah yang terindah daripada Allah SWT untuk kita orang sebagai 6 orang anak ni. Tu yang macam idola kita orang lah. Beri perangsang lagi ya. Kalaulah Puan Hadiah menonton kita pada pagi ini, saya pasti beliau menonton kita pasti. pada pagi ini. Mungkin tak dapat nak disampaikan depan-depan. Mungkin di kaca TV ini, apa antara kata-kata Puan Mastika kepada Puan Hadiah? Silakan. Okey, maaf saya rasa sebab mak bangun pukul 5.30 pagi sebab nak bagi semangat dengan anak dia tadi. So, mak, terima kasih kerana sentiasa bimbing kita orang, bagi semangat kita orang setiap hari dan insya-Allah kita orang 6 adik-beradik akan buatkan mak rasa bangga dan hadiah yang terindah ini adalah untuk mak. Kalau dari Puan Suzana sendiri kepada Puan Hadiah. Terima kasih Mak kerana support setiap apa yang kami orang pembukaan bisnes kami orang tu, Mak sentiasa support kami orang. Apa-apa je lah yang kalau permulaan dari bisnes tu memang dia terlalu supportlah kita orang untuk membuatkan kita orang bahagia, untuk membuatkan kita orang lebih senang lagi lah kehidupan yang kita orang untuk anak-anak semua tu. Dan saya pasti Puan Hadiah yang sedang menonton kita pada hari ini, seisi keluarga kalian berdua pastinya berasa bangga dengan legasi yang disambung sehingga ke hari ini. Kita kena semangat dan bercakap dengan legasi ini, pastinya nak dikongsikan juga tips kepada penonton kita. Mungkin bagaimana Puan Mastika memastikan bahawa legasi perniagaan ini disambung oleh anak-anak dan generasi yang seterusnya. Okey, ni adalah macam purpose of life, tujuan hidup kita dan big why kita. Kenapa kita nak buat. Okey, apa yang saya terapkan kepada anak-anak buah saya dan anak-anak saya sendiri adalah jangan bersikap tamak. Kan kita kena pastikan ukhuwah silaturahim tu sentiasa terjaga. Jangan tamak, jangan nak bergaduh. Walaupun bergaduh bagus untuk satu tujuan dalam bisnes, tetapi jangan dibawa keluar. So apabila kita berniaga ni untuk menjalinkan silaturahim antara sama kita dan sama supplier dan sama orang dekat luar, tu akan bisnes kita ni akan long term. Bercakap pasal long term ni, bagaimana melihat Mam Laksa ini untuk tempoh 10 tahun akan datang? Betul. Okey, 10 tahun akan datang. Okey, Mam Laksa 2021 ni buat pengetahuan semua akan difranchisekan. Wow. So akan difranchisekan dan cawangan yang kita orang nak buka adalah dekat Miri, Sibu, Brunei. Brunei, Dan luar negara. termasuk juga Wow. dan especially dekat Semenanjung. InsyaAllah. InsyaAllah. Pada tahun 2021 iaitu tahun ini. Tahun ni dah start. Nak juga nak usik juga kalian berdua ada ada orang kata terfikir tak nak buat Mam Laksa instant segera? Memang Memang. tengah dalam perancangan juga. Perancangan sebab banyak betul tahun 2000 dalam hujung tahun 2021 sebab sekarang ni sepatutnya dah keluar 2020 sebabkan COVID kita tak dapat nak pergi ke Semenanjung untuk buat test produk. Kita orang mengeluarkan sebenarnya produk keropok laksa. Wow. Keropok laksa dan laksa instant. Just masuk bihun dah kita sedia, masuk santan paket yang kita dah bagi, dah siap makan. Senang. Yang bujang-bujang yang belum berkahwin tu pastinya inilah yang mereka nanti-nantikan. Kalau tak dapat nak rasa sendiri Mam Laksa di Sarawak, mungkin ini adalah inisiatifnya. Betul. Puan Suzana, berapa orang keseluruhan staf kita ada hari tu? Staf kami orang keseluruhannya untuk sebuah cawangan ada 18 orang.
untuk 11 untuk sebuah cawangan. Sebuah cawangan aja lah. Kalau keseluruhannya berapa? Keseluruhannya Dalam 80 macam mana? Hampir 100 orang. Hampirlah 100 orang. Dan menariknya John pula. Menariknya Jess. Ni bau laksa tu. Dah mengganggu dah. Kita tak sabar nak rasa lepas ini. Menariknya Jess, mereka mempunyai hampir 100 orang staf dan mereka tidak membiarkan staf mereka begitu sahaja. Mereka mempunyai kelas mengaji dan tazkirah bersama dengan staf. Tujuannya, Puan Mastika? Okey. Terima kasih sebab yang ni adalah salah satu program kita buat untuk staff. Ya, mungkin kita boleh bagi dekat untuk dunia ni kita boleh bagi insentif SOKSO, EPF kan untuk masa depan dia. Tapi apa masa depan in future for akhirat dia? So itu adalah tanggungjawab majikan juga. So bagi kita orang adalah nak sentiasa nak dapat dunia dan akhirat, so kita adakan kelas mengaji dan setiap kelas tu dia ada konsultansi. This mean dia ada macam bimbingan dan dia boleh je nak bagi tahu, nak kadang-kadang staff ni dia ada masalah tentang apa tu akidah ke apa kan, dia boleh je nak bagi tahu dekat ustaz tu. So daripada pukul 12 sampai pukul 6 petang lah masa kelas mengaji tu. Maksudnya dalam masa yang sama menjaga emosi pekerja-pekerja itu sendiri. Betul. Tak pernah saya lihat ya guys ya, majikan yang menyediakan kelas begitu. Dan dia orang wajib solat. Tu yang sangat penting. Kita orang menitik beratkan solat sebab ustaz tu ada yang staff saya memang daripada Iqra, sekarang ni alhamdulillah dah pergi Al-Quran. So sangat sangat memberansangkan kelas mengaji ni kan. So kita orang terapkan dekat semua outlet Mamlaksa lah. Keseimbangan dunia dan ikrawi. Secara ringkas akhirnya, mungkin boleh dikongsikan resepi kejayaan usahawan dan peniaga dalam industri makanan ini. Bagi saya kita ni jangan takut menghadapi kegagalan. Sebab bagi saya kegagalan yang membawa kita kepada kejayaan. Kan kadang-kadang kita tengok peninju, kadang-kadang ditinju pun berapa kali memang berdarah lebam tapi belum tentu dia kalah. Betul. Kadang-kadang yang lebam-lebam tu yang menang. So kita nak jadi orang macam tu lah. Baik, terima kasih Puan Suzana dan Puan Mastika. kasih. Kedua-duanya adalah wajah di sebalik kelazatan laksa Sarawak yang menjadi signature makanan. Lebih-lebih lagi apabila mereka di luar daripada Sarawak, dari Semenanjung, dari Brunei dan sebagainya datang ke Sarawak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Bukan sahaja orang kata mempamerkan kelazatan dan produk-produk yang ada di Mams Laksa, juga memberikan kita inspirasi untuk lebih bersemangat dalam apa sahaja yang kita lakukan. Baik, esok hari kita akan bersama dengan tetamu-tetamu yang lain, pastinya dengan topik-topik yang lebih menarik. Tapi untuk hari ini, setakat ini sahaja. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menyatakan kepada anda, mengkabarkan kepada anda untuk jangan lupa menonton Gaspirasi secara langsung pada malam ini jam 9 malam. Tengok tak? Ya, mestilah tengok depan TV dah masa tu. Jangan risau Gas. Okay, Number one fan. Gitu. Jadi di sini sahaja untuk hari ini. Sampai kita ketemu esok hari. Saya Ghazali Zawawi Dan saya Jessica John. dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. I used to think I already knew so much about Sarawak. A world where I am one with nature. Having mixed parentage, I am connected to two cultures at once. Kami bangga jadi anak Sarawak. Bumi Kenyalang, kaya budaya. Its food, its spices, we're in the Highland Farms to make traditional rice, snack,
people and its craft are unlike no other. Join me in my journey of exploring Sarawak's uniqueness, where it is rich with artisans whose skilled hands worked hard in their crafts, either in the comfort of their homes or in the highland farms. Every thread, every piece, and every design, so unique and beautiful, portraying our strong identity, a Wana-Wani Sarawak. I took my seat and this aroma of my favorite drink. This smoky smell from the burning pan, the sizzling oil, all so familiar and calming. Unforgettable palate delights that blend traditional ingredients with modern trends. Sarawak dishes are where passion is served on a plate. Some recipes are timeless, yet versatile when blended with modern touch, making me realize even more how deeply Sarawakian I am, inside out. That I favor nasi arok and ikan terubok over macaroni and cheese. I don't have to travel far to taste five-star cuisine.